Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看那巴鲁 News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Cadangan membawa masuk pelarian perang Palestin ke negara ini tidak dibincangkan dalam Kabinet Persekutuan setakat ini. Kabinet Persekutuan setakat ini tidak pernah membincangkan sebarang cadangan membenarkan kemasukan masuk pelarian perang Palestin ke negara ini, kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Penedict. Menurut beliau, Kabinet juga tidak pernah membincangkan soal mengenai sokongan kepada Hamas sejak konflik Israel-Palestin memuncak beberapa minggu yang lepas. Banyak yang keliru barangkali yang soal membawa pelarian Palestin belum pernah dibincang dalam Kabinet Sentral dan Saudari. Belum pernah. Kadang-kadang NGO yang bagi cadangan, orang perseorangan bagi cadangan dan terus ribut. Setakat ini tidak pernah. Hari ini kita boleh bantu. Syukurlah kita putuskan sokongan kepada Hamas tidak pernah dibincang di dalam Kabinet. Tidak pernah dibincang. Yang dipersetujui adalah kita menolak apa jenis perang melibatkan senjata, kita tolak. Dan dalam mangsa peperangan ini selalunya yang tidak boleh ataupun tidak berupaya mengangkat senjata, yaitu kanak-kanak, wanita, warga emas dan penduduk lain yang tidak mampu mengangkat senjata. Katanya, Kabinet hanya bersetuju menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui pungutan derma untuk membantu rakyat Palestin sama ada yang beragama Islam atau Kristian yang menjadi mangsa kepada konflik perang di wilayah tersebut. Atas sebab kemanusiaan, kita setuju untuk buat pungutan derma dan hantar. Apa juga bentuk sokongan kepada mereka yang memerlukan atas dasar perkemanusiaan. Ewan yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menyatakan pendirian parti itu untuk mengutamakan kesusahan rakyat Malaysia terutama di Sabah yang memerlukan pembelaan daripada kerajaan. Sabah sudah dikenali. Kalau laporan Kementerian Ekonomi beberapa tahun yang lepas, 8 daerah termiskin di Malaysia datangnya daripada Sabah, termasuk 3 daerah dalam Convention Zone A yang bersidang minggu lepas. Ini harus keutamaan kita dulu. Jaga dulu orang-orang susah Sabah ini sebelum kita jaga orang susah yang lain daripada negara lain. Ada cara untuk kita membantu mereka yang turut susah. Prinsip pertama perkemanusiaan kita di negara ini adalah haruslah untuk rakyat Malaysia sendiri, rakyat Sabah yang susah itu dulu yang kita kena bantu, saudara dan saudara. Pada masa yang sama, masalah pendatang asing di Sabah yang bermula daripada penerimaan masuk pelarian perang Filipina ke negeri ini harus dijadikan iktibar. Kalau dibincangkan dalam Kabinet, ini ketegasan saya nanti. Itu sebab kerajaan di Semenanjung negeri contohnya dan termasuk persekutuan kalau dibincang nanti kena ambil teladan daripada Sabah, iktibar daripada Sabah. Atas dasar perkemanusiaan dululah kita terperangkap dengan kebanjiran masalah pendatang asing daripada Filipina yang sehingga hari ini tidak ada penyelesaian dan semakin kompleks. Ini juga akan menjadi pandangan yang saya mau rekrutkan dalam Kabinet. Sekiranya cadangan untuk membawa mana-mana mangsa perang daripada negara lain untuk dibawa masuk Malaysia. Iktibar daripada Sabah. Atas dasar kemanusiaan juga disuruh dibawa ke Sabah dulu itu, 70-an, 80-an. Hari ini menjadi masalah yang begitu besar. Generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Kerajaan Filipina tidak mau terima karena diorang lahir di Sabah, kata mereka. Kita pula tidak mau mengiktiraf mereka karena usul mereka itu bukan daripada sini, bukan tulung tokoh. Jadi lihat saudara-saudari, jangan sekali-sekali kita terperangkap dengan semangat kita mau membantu atas dasar manusiawi sekalipun
jaga dulu kesusahan orang kita di daerah-daerah termiskin. Iwan menyatakan demikian semasa berucap dalam program Mi Rumo atau Ramah Mesra Santai Anjuran APCO bahagian Keningau di The Dwarf Spa Center Apin-Apin Keningau pada Ahad. Kabinet Persekutuan telah bersetuju agar penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan bagi urusan rasmi di Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata keputusan itu selaras dengan perlembagaan kedua-dua negeri yang membenarkan penggunaan bahasa Inggeris termasuk dalam prosiding di Mahkamah dan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dan Sarawak. Kabinet telah bersetuju untuk memberi kebenaran supaya bahasa Inggeris digunakan dalam urusan-urusan rasmi di Sabah dan Sarawak seperti mana dalam perlembagaan kita. Dan sebab itulah program ini sangat bertepatan sekali dengan dasar dan juga keputusan kerajaan pada hari ini. Sehubungan itu, katanya, penganjuran program Best Be English Speakers Today amat sesuai dengan dasar dan keputusan kerajaan tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan program BEST anjuran Yayasan Bank Rakyat YBR dan Yayasan Pendidikan Indep di Sekolah Kebangsaan SK Moyok Penampang pada Isnin. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berharap para pelajar menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa iaitu bahasa ibunda yang menggambarkan suku bangsa seseorang, bahasa kebangsaan dan sekurang-kurangnya satu bahasa utama antarabangsa. Ini penting kerana kita mahu rakyat Sabah, termasuk pelajar-pelajar di luar bandar untuk menguasai bukan hanya bahasa ibunda mereka, bukan hanya menguasai bahasa kebangsaan, tetapi juga boleh menguasai bahasa-bahasa antarabangsa seperti bahasa Inggeris ini. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada YBR dan Yayasan Pendidikan Indep atas inisiatif menganjurkan program yang memberi manfaat kepada para pelajar sekolah. Katanya program itu akan dilaksanakan sehingga tahun depan. Iwan juga berharap program BEST dapat diperluaskan ke daerah-daerah lain dan meminta YBR meningkatkan lagi sumbangan terhadap program ini pada masa akan datang. Ia bagi membolehkan lebih ramai pelajar di Sabah, khususnya di luar bandar, menguasai bahasa Inggeris. Ini akan memberi manfaat kepada 390 pelajar yang akan mengikuti pembelajaran mengikut modul yang disediakan untuk tujuan bagi memperkasakan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan para pelajar ini. Dan sebanyak 6 daerah terpilih untuk program inilah yang akan dilaksanakan sehingga tahun hadapan. Dan saya berharap program ini juga akan dapat diperluaskan ke daerah-daerah lain dan saya meminta kepada Yayasan Bank Rakyat untuk meningkatkan lagi sumbangan mereka kepada program ini. Turut hadir pengerusi Yayasan Pendidikan Indep Tan Sri Bernard Dompok, pengerusi YBR Datuk Philip Lasimbang dan Guru Besar SK Moyok Annie Anthony. Draft Pelan Pembangunan Penampang 2024 hingga 2035 dibentangkan. Draft Pelan Pembangunan Penampang 2024 hingga 2035 dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah JTPD Penampang pada Isnin. Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict berkata, pelan tersebut mencakupi 6 prinsip pembangunan iaitu ketersediaan kemudahan asas, kemakmuran sosioekonomi, teknologi dan inovasi, kecemerlangan urus tadbir, kemampanan alam sekitar dan seni budaya dan warisan. Kita mempunyai beberapa fokus dan juga tumpuan dan strategi dan serta senarai-senarai cadangan rancangan pembangunan di daerah Penampang dalam tempoh 11 tahun yang akan datang. Pelan pembangunan ini dibuat oleh Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah dengan menggunakan peruntukan ahli Parlimen dan penyelidikan mengambil masa sehingga 6 bulan untuk disiapkan. Dan sebagai wakil rakyat Parlimen Penampang, saya berhasrat untuk menjadikan pelan pembangunan ini sebagai input saya
kepada rakan-rakan dalam kerajaan, pelbagai kementerian, terutama untuk kita menyediakan rancangan pembangunan Malaysia yang seterusnya, rancangan Malaysia ke-13, rancangan Malaysia ke-13, 14 dan juga rancangan pembangunan di peringkat Sabah. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, potensi pembangunan Penampang harus dijayakan menjadi kawasan maju, mampan, dinamik, bahagia dan mesra alam. Dan ianya perlu dibuat secara tersusun, sistematik, dan itu sebabnya saya meminta IDS buat penyelidikan ini dan kita jadikan ia dokumen kerajaan bermula dengan penerimaan di peringkat jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah Penampang. Seterusnya pada 7 Disember 2023 ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengadakan lawatan kerja di Parlimen Penampang dan beliau akan melancarkan plan pembangunan ini. Mesyuarat JTPD ini dipengerusikan oleh Pegawai Daerah Penampang, Francis Chong, dan turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kepayan, Cenila Simbang. Lebih 200 borang keahlian menyertai APCO diterima parti itu di Keningau. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO menerima borang keahlian baharu daripada lebih 200 orang dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bingkor, Dun Liawan dan Tambunan. Borang keahlian itu diterima oleh Presiden APCO Datuk Iwan Benedict pada Majlis Mi Rumo-Rumo atau Santai Bersama APCO Keningau di The Dua Spa Center Apin-Apin Keningau pada Ahad. Ketika berucap pada majlis itu, Iwan mengalu-alukan kehadiran semua yang pernah menjadi ahli atau kembali semula ke pangkuan APCO. Mengalu-alukan kehadiran semua yang pernah menjadi ahli APCO dan balik semula ke rumah kita ini. Saudara Kennedy, Saudara Matius pakai baju APCO, mudah-mudahan Saudara Petrus. Bulan 12 kita akan ada program khas untuk mereka yang semua pernah menjadi ahli APCO. Ini antara yang saya akan buat dalam kepimpinan ini, saudara-saudari. Walaupun mungkin ada yang memilih hadir, tapi tidak semestinya kembali ke parti ini. Tapi ini cara kita menyediakan APCO kepada perkara yang lebih besar di Sabah dalam masa-masa yang akan datang, saudara-saudari. Iwan berharap pada pilihan raya akan datang, lebih ramai wakil rakyat APCO akan memenangi sama ada kerusi DUN atau Parlimen. Dan mudah-mudahan akan bertambah selepas ini. Saya berkeyakinan dalam keadaan yang agak positif ini akan ada tambahan adun kita yang menang dalam pilihan raya yang akan bersuara bagi pihak rakyat dan parti kita di Dewan Undangan Negeri. Begitu juga di Dewan Rakyat dan begitu juga di Dewan Negara. Saya sangat-sangat ada keyakinan walaupun bukan dalam bulan ini tetapi dalam tempo-tempo yang mendatang ini, saudara-saudari. Semua ini adalah tanggung jawab bersama kita. Sebagai Presiden, biarlah saya yang berhadapan dengan Presiden parti-parti lain. Karena semua parti ini pun ada kelebihan dia dan ada kekangan dia sendiri. Apabila saya ke meja perundingan dan perbincangan, tidak kira siapapun parti itu yang boleh menjadi potensi rakan kita dalam pilihan raya, saya mahu masuk ke perbincangan itu dengan input dan bekalan yang sangat kuat untuk saya menuntut setiap kursi yang kita mahu tandingi, saudara-saudara. Dari segi kerjasama dengan parti-parti lain, Iwan berkata dalam politik tiada yang mustahil. Dalam politik, saudara-saudari, tidak ada yang mustahil. Kalau selama pilihan raya, kita bertembung sesama sendiri. Selepas pilihan raya dan semasa menubuhkan kerajaan, perkara yang luar biasa boleh berlaku. Seperti mana kita merundingkan penubuhan kerajaan persekutuan di bawah Teraju Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bertanding dengan Barisan Nasional, kita bertanding dengan JRS. Hari ini sama-sama membentuk kerajaan perpaduan.
Saudara Armizan jiran saya di Putrajaya. Walaupun bertembung Pakatan Harapan dan JRS dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang lepas. Dalam keadaan dinamik seperti ini, saudara dan saudari, yang boleh mengubah penerimaan rakyat dan penerimaan rakan-rakan pemimpin adalah kebijaksanaan diplomasi dalam ketegasan kita. Perjuangan Parti APKO itu perlu kita tegaskan dan perlu kita bawa dengan nada yang sangat jelas. Tapi bila soal untuk membentuk kerjasama, kita harus bijaksana dalam berdiplomasi dengan mereka. Dalam parti kita, matlamat penubuhan parti kita kalau kita baca perlembagaan itu, salah satunya adalah parti kita boleh bekerja sama dengan mana-mana badan politik dan badan bukan politik yang lain yang mempunyai matlamat yang sama. Salah satu matlamat APKO ditubuhkan adalah untuk menjayahkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Wan An,